Okay, testing. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita sekarang berada di Universiti Melaya. Ada di Universiti Melaya, Pusat Perubatan Universiti Melaya. Bukan untuk ambil vaksin, bukan. Okay. Selamat pagi sekali lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum tu sendiri adalah salam sejahtera dalam bahasa Arab yang menunjukkan perkataan yang lebih mulia untuk disampaikan kepada umum. Okay. Assalamualaikum Zulhilmi Toke, Zulhilmi Mokhtar yang Toke di Setia Alam, founder produk. Okay. Apa khabar tuan? Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, pagi ni tidak ada apa-apa yang istimewa, just nak sembang. Betul lah, cuma nak sembang mengenai apa yang kita nak buat di progress di masa PKP yang akan datang, yang mendatang ni bersu dengan keadaan pandemik sekarang ada masalah. Zulhilmi, boleh komen sikit tak? Kalau dengar dengan jelas, tulis yes je. Tolong komen yes sahaja. Sekiranya mendengar dengan jelas, tolong komen yes. Tak nak minta banyak-banyak pun. Nak tahu jelas atau tak jelas. Kalau tak jelas, kita nak kuatkan sikit lagi. Okay. Lepas tu pagi ni memang tak ada apa-apa yang istimewa. Cuma menantikan, sebab pagi ni kita tengok dalam status delivery Skynet, barang on the way datang ke Pusat Perubatan Universiti Melaya ni untuk mengambil barang kita, insya-Allah. Kita post barang daripada China pada Sin Saopin. Sin Saopin ni, adakah anda nama anda ni Cina? Sin Saopin. Adakah anda Cina? Chinese? Kalau bukan Chinese, saya minta maaf. Kalau Chinese, ni hao. Okey, kita tunggu barang kita yang kita post hari tu pada 13 hari bulan. So hari ni adalah ketibaan barang tu. Jadi kita pun masih ternanti-nanti dan menunggu-nunggu kehadiran barang tu. So sangat excited sebab sebab barang ada orang kirim, so kita nak tunggu barang tu sampailah. Okey. Melayu bang. Okey. Tapi tengok pada alamat, tengok pada status berada di Sabah kan? Betul tak? Sabah bah. Aku pun Sabah juga. Aku di Kota Belud. IC 12 bah. Gitu. Okey. Dia benda yang sebut-sebut depan mata. Dia akan mulalah buat benda-benda yang pelik-pelik ni. Okey. Okey, tak sabar tak tunggu barang. Sangat excited hari ni sebab dah 2 hari aku check barang tu macam sangkut kat KLIA. Tapi bila pagi sekali lagi check dengan tracking number yang lain, barang sudah ditulis tu out for delivery lah. Okey, satu ilmu benda yang aku nak bagi tahu, yang mana aku pun baru tahu dan aku pun baru buat. Benda yang aku baru tahu, benda yang aku betul-betul buat, benda yang aku betul-betul
jadikan satu jadikan satu kebiasaan aku sekarang, iaitu kalau nak pilih kawan, kena pilih kawan yang betul-betul nak berkawan lah. Betul-betul nak berkawan. Maksud aku dari segi betul-betul nak berkawan ni, berkawan yang tidak memberi masalah. Kawan yang tidak memberi masalah, kawan yang ada sensitivity, memberi kata-kata semangat dalam berniaga. Sorry tak lagi. Aku ni macam baju ni macam ni sangat. Adakah baju ni elok? Cuba komen. Kalau elok, katakan elok. Okey, seperti sedia maklum, kalau kita pilih kawan yang positive thinking dalam urusan berniaga. Okey, sebab kita dalam side berniaga, kita side mencari rezeki, kita adalah macam aku sendiri, aku adalah orang yang berniaga. Aku mencari rezeki untuk keluarga melalui menjual dan berniaga, trade barang China ke Malaysia. Okey, ramai orang tak faham trade. Orang bila cakap trade, orang akan kata, oh, trade ni main saham lah. Assalamualaikum Putra Fazli. Gila, brother ni selalu nampak dia dekat Facebook, dekat Instagram. Okey, ramai orang tak faham, bila kita di China, bila kita berada di China, dia orang akan faham trader ni pengimport barang, pembekal barang, supply, cari sourcing barang. And then bila balik Malaysia, bila selamat hari raya. Wah, bersemangat betul gambar profil tu. Oh, dengan tangan ke atas. Wah, memang puas hati tu. Okey. Ramai orang faham di Malaysia ni bila sebut kata, hang buat apa? Aku trade. Oh, trade Bitcoin, trade saham. Tak. Aku bukan trade yang tu. Aku trade barang daripada Malaysia, daripada China, bawa masuk ke Malaysia, dan certain barang daripada Malaysia ke China. Tapi sangat susah yang tu. Dan ada 1-2 part yang barang yang kita daripada China ke Malaysia, Malaysia ke Indonesia. Sebab salah satu sebab dia, melalui Malaysia akan dapat ada beberapa kemudahan lah. Selamat Hari Raya. Allahu Akbar. And then jadi, so aku adalah trader yang trader sourcing barang daripada China ke Malaysia. So aku bukan main forex, aku bukan main Bitcoin. Sebab benda tu aku sendiri pun tak faham dia punya kedudukan benda Allah tu. Jadi jangan salah faham, okey? Okey. Balik pada cerita tadi, benda yang aku implementkan dalam hidup aku sekarang ni adalah pilih kawan untuk berkawan. So, cari kawan yang positive thinking, jangan cari kawan yang nak bagi masalah. So, kadang-kadang Allah ni bagi kita satu insting. Bila kawan tu, kita ada kawan yang mana dia datang dalam kadar segera, baik, tak tentu pasal. Lepas tu offer ini, mesti ada something wrong. Dia nak daripada kita. So kena berhati-hati, berjaga-jaga dengan orang macam ni. Mungkin pada hari ini mungkin dia tidak ambil apa-apa lagi daripada kita. Mungkin di kedepan hari. So kita untuk kenal kawan ni, dia tidak boleh back on the way ke
ke pusat perubatan Universiti Malaya. Saya pun masih menunggu kan, sebab ada banyak barang dalam tu. Ada lagi sampai saya bagi saya Roger. Saya update kat live ni. Nanti saya buat tunjuk dekat live ni lagi kan. Supaya orang tengok, orang faham. Saya tunjuk. Barang sampai kita simau tunjuknya. Okey. Ada di KL. Kalau nak pergi Kelantan, tapi pergi Kelantan tu mungkin 2 minggu lagi kot, insya-Allah. Kita nak bagi kes tu reda sikit kat Kelantan. Dan salah satu sebab lagi kita tak boleh nak ke Kelantan tu atas sebab faktor-faktor keselamatan lah. Kita pun tak nak masuk ke tempat yang berwabak, ada penyakit. Itu adalah salah satu sunnah, okey. Menjauhi tempat yang berwabak untuk menjaga diri dan menjaga orang lain jugalah. Okey. Okey, aku nak cerita pasal tadi. Balik pada cerita tadi tu. Pilih kawan, kerana bila kita dapat kawan positif, kadang-kadang apa yang dia buat, apa yang dia sedang lakukan tu, kadang-kadang dia memberi satu idea, memberi satu buah fikiran untuk kita fikir apa yang lebih sesuai kita buat di masa-masa yang macam sekarang kan, pandemik, PKP lah sekarang. Okey. Salah satunya macam aku kan, semua mungkin semua orang akan kenal. Sebut Syukur Majid itu, Syukur Majid ini. Syukur Majid ni adalah toke kilang, toke buat produk. Dia ada Mustang, dia ada GTR, dia ada macam-macam lah dia ada. Okey. Yang Mustang longkang di Penang pun adalah bini dia, nak jadi leti kata dia. Okey. Syukur Majid dulu dia buat produk yang hit and run, buat macam-macam produk lah. Macam sekarang ni pun sekarang ni dia tengah buat produk, dulu dia buat limonade tapi ada orang scam dia. Hai Iqbal, Assalamualaikum. Lepas tu lepas buat limonade, lepas tu dia buat fiber flag. So fiber flag dia tu membantu orang untuk menurunkan berat badan. Okey. Lepas tu yang baru-baru ni, tahun lepas kita tahu, kita sedia maklum, dia buat burger. Okey. Dia buat burger, okey. Aku nak cerita pasal Syukur Majid dulu. First nak cerita pasal Syukur Majid. Syukur Majid ni dia ada duit. Jadi dia bila orang ada duit ni, kepala gila untuk buat bisnes, dia sangat gila. Bayangkan dia nak ada stall burger dekat Malaysia, 200 unit stall burger. Yang mana sekarang ni pun dia dah ada kilang. Aku sendiri pergi, yalah, aku ada hubungan bekerja lah dengan Syukur Majid ni. Yang mana dia ada kilang roti untuk buat roti burger. Dan roti burger dia tidak sama dengan roti burger Ramly ke, roti burger apa ke. Roti burger dia berat, roti burger dia 115 gram. 110 gram. Patty 105 gram. So saiz pun sangat besar, saiz dia 5 inci. Apa yang aku nak cerita kat sini, burger tu memang dia punya. So apa yang aku dapat daripada dia adalah cuba cari sesuatu. Aku ada idea nak buat macam dia, tapi aku punya lebih tertutup sikit. Macam dia tu memang dia memang kena besar lah. Sebab dia punya jualan satu hari, kalau tak salah aku, untuk sekarang 100,000 ada sehari. Tapi kita jangan fikir untung dia, kita tak fikir masa dia rugi macam mana. Itu benda tu ilmu untuk aku. Dan aku cuba kecilkan risiko untuk mengelakkan daripada rugi. Dalam bisnes, resam kepada bisnes ni adalah untung dan rugi.
tidaklah selalu untung. Itu MLM. Okey. Itu MLM. Untung setiap hari itu MLM. Kita straightforward. MLM kita ban. Kawan-kawan. Tapi kalau sebut nak cerita MLM, saya tak berkenan. Tu je cerita dia. Saya tidak berkenan. Au, sakit lah. Harap dalam Ustaz Ji, kaifahal Ustaz? Baik ya Ustaz. Ustaz, hari ni saya berada di tempat lepak saya. Kalau Ustaz nak main makan nasi kandang kat sini, beli kat Kudu main makan kat sini, saya mempersilakan Ustaz. Ada kipas, ada wifi, ada awek-awek yang lalu lalang, janda-janda, jindu-jindu, nak darah. Semua ada Ustaz. Okey. Ustaz ni mengajar di IKKS. Siapa-siapa nak panggil Ustaz untuk mengajar secara private, Ustaz ni Al-Hafiz, okey. Dia khatam 30 juzuk, okey. Satu kelas dengan aku masa dulu-dulu. Masa kita budak-budak dulu. Tapi aku tidak habis Al-Quran. Catat-catat awal-awal. Tapi kita ngaji pondok, okey. Mengaji pondok. Itu masuk sekolah biasa. Apa yang aku sedang fikirkan adalah buat masa ni aku sedang mencari stall. Nak buat macam Syukur Majid juga, tapi tak naklah sampai macam Syukur Majid. Dia punya stall untuk di bawah dia sahaja 200 stall. Lepas tu yang balance 400 stall lagi tu di bawah Baitul Mustawa. Macam tu lah. Brother tu lah. Bukan brother dia taiko kat tu. Taiko kawan baik kepada Syukur Majid. So apa yang aku nampak hari ni adalah cari penjualan makanan yang boleh dikawal selia, yang selamat, iaitu macam burger, macam pandai-pandai fikirlah. Bila aku berkawan dengan Syukur Majid, aku cari sesuatu yang boleh dikawal selia ni sangat baik. Untung pun ada. Dari segi nak jimatkan kos pun kita boleh kontrol pelbagai. Cuma dalam masa yang sama kita sediakan platform kepada orang yang nak berniaga. Macam burger, macam Syukur Majid. Siapa nak berniaga Syukur Majid, dia akan sediakan stall, dia akan ada promotion, dia ada advertising. Itu semua melalui Syukur Majid. Hampa boleh fikir tak sesuatu yang indah kat situ. Dari segi macam, yalah, burger ni orang akan nampak macam burger McD pun ada burger. Okay, burger McD harga RM7-8 jugalah. Macam Syukur Majid harga RM5.90. Hang makan sebiji confirm hang kenyang. Burger dia memang pure punya burger. Apa boleh try. Yang paling dekat kalau Shah Alam, section dekat Hakim. Aku tak tahu section berapa, tapi itu dekat Hakim. Okay, aku nak buat benda macam tu juga, tapi di segmen yang sedikit berbeza. Dan aku punya jualan pun sedang dirangka sekarang ni. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tapi paling cepat pun insya-Allah sebelum habis tahun ni lah. Sebab proses nak buat projek aku ni, aku perlukan aku sedang selia sebuah kilang membuat roti. Okey, sedang menyiapkan sebuah kilang membuat roti. Ada roti putih, ada roti burger, ada roti hotdog, ada roti John tu, ada white bread, ada roti Bengali. So market lebih fokus kepada pasaran, lebih lebih fokus kepada pasaran orang Muslim. Dan
roti burger lah, penjual burger, roti john ke. So lepas tu ada bekal pada sekolah-sekolah. Itu adalah target yang pertama. So next stage ada stall. Stall pun sedang di custom made di China. Aku tak boleh buat kat Malaysia kerana kos buat di Malaysia sangatlah tinggi. Bukan tak nak bantu orang Malaysia, sebab aku sebagai orang yang berniaga yang biasa berniaga di China, and then nak dapatkan harga seperti kat China tu memang tak boleh lah. Aku faham besi kat Malaysia pun mahal kan. Sorry mengganggu betul stapler ni. Okay, benda dekat Malaysia mahal, so kita faham. Kita pun tak nak pergi buat satu tawaran kepada bengkel buat stall, lepas tu dengan janji tu janji ini, lepas tu lagi dia pun janji kita macam-macam dan dia sendiri pun tak boleh deliver nanti itu akan jadi masalah pada kita nanti. Kita nak harga sekian, dia pun nak okey boleh bang, tapi tak ikut spek kita. So lebih baik aku tak nak tawar-menawar dengan benda macam tu, sebab aku punya jenis aku bagi harga satu kali sahaja. So bila aku sebut harga tu mungkin harga 500 dan dia setuju, tapi bila dia tak boleh deliver dengan spek yang aku nak, so benda tu akan jadi gaduh. So kita tak nak. Lebih baik buat kat orang lain daripada bergaduh sesama kita, sesama Melayu, sesama Islam. So lebih baik aku buat dengan Cina. Kalau tak kena apa, aku boleh maki dia ikut suka hati aku. Betul kan? Jadi benda tu adalah lebih baik berbanding kita bergaduh. So aku bukan jenis sifat bergaduh-bergaduh dengan orang. Kalau yang dengan yang tak ada punca, ataupun yang punca yang terlalu kecil, berjanji lain, cakap buat lain. Okey. So aku dapat idea daripada Syukur Majid yang mana aku akan buat insya-Allah tahun ni juga. Sebab lepas raya haji ni baru kita nak proses kilang buat roti. InsyaAllah kilang buat roti tu di kilang pembuatan roti dan membekal roti 100% produk Muslim. Aku Muslim, insyaAllah. Aku Muslim dan aku akan mati dalam Muslim, insyaAllah. Dan doakan aku boleh buka kilang sampai tahap aku boleh keluar zakat, boleh bantu kawan-kawan yang lain. Hai Feroz Hussein. Jadi kita pun akan cari pekerja di kilang roti tu, tapi of course kita akan cari pekerja kilang yang ada basic kepada pembuatan roti. So siapa-siapa yang pernah kerja hotel atau bakery yang boleh kerja di dalam skala tekanan. Okey, aku pernah bekerja di hotel. Beberapa hotel di KL. Jadi aku sangat faham tekanan bekerja di hotel ni sangat kuat dululah. Okey. Kita masuk kerja pukul 11, tapi 11 malam, okey. 10.30, 10 suku kita dah get ready. Kita dah ready di station. Kita dah ready di kitchen, bakery, preparation. Kita dah mula sediakan untuk breakfast. Okey, kita di hotel adalah daily fresh. Every day we make fresh from oven. Okey. Tak kira lah croissant, Danish, soft roll, bun, baguette, bread loaf. Every day we make fresh. Cerita tu. Croissant 500 ke 600 pieces Okay, croissant semua orang tahu. Croissant tu tak besar pun, lebih kurang macam ni. Besar macam ni. Macam ni. Panjang ni panjang ni.
Okay, kita buat satu hari 500 ke 600. Ada beberapa tempat yang perlu fine dining, coffee house, room service, dengan brasserie. So ada 3 tempat yang kita perlu buat. So tekanan dia sangat hebat. Crozon kena buat 600, Danish 800 ke 900, soft roll dalam 500 juga. So untuk di kilang pula nanti kita akan fokus 3-4 jenis sahaja. 3-4 jenis untuk yang starting awal ni. So satu hari production mungkin 7,000 ke 8,000 pieces roti sehari, okey. Semua divider semua dah dah ada. Jadi fungsi staff ni adalah menjaga kualiti roti. Menjaga kualiti roti dan proses pembuatan roti tu. So maksudnya tepung apa semua tu staff akan handle daripada tepung akan menjadi dough akan menjadi bun. Sebab semua tu ada proses-proses yang perlulah. Okay, itu adalah target selepas raya haji ni lah. So apabila aku berkawan dengan Syukur Majid, aku dapat satu idea untuk buat macam dia juga. Tapi aku bukan nak potong dia. Kalau kita bersaing dalam skala yang sihat, bersaing dalam skala yang baik, Syukur Majid mungkin buat di utara, aku akan buat di selatan, yang mana ada beberapa produk tu akan cover di seluruh Malaysia, di Semenanjung lah utamanya. Tapi itu dalam langkah-langkah yang langkah kedua, ketiga lah nanti. So untuk first step ni kita akan buat kilang roti, okey. Dah 11.20 ni. Aku menantikan kehadiran Skynet. Andai kata Skynet lalu ni, memang syok ni. Okey. Lepas tu pergi lah. Okey. Dalam musim PKP ni kan, ramai orang cakap kata amin insya-Allah, ni kita ni tak naklah janji yang manis-manis. Waktu kita senang ni, dia dalam pesanan guru, mana-mana guru pun dia akan pesan pada kita sebagai anak murid, janganlah kamu berjanji ketika kamu suka. Janganlah kamu melepaskan amarah ketika kamu sedang bergaduh. So ingat dua benda ni. So kita pun tak nak janji yang tinggi-tinggi sangat. Tapi di sebelah pada timur tu ada, kita dah fikir dah daripada Johor ke Perlis, Kelantan ke Perak. So kita dah fikir Terengganu ke Perak tu, kita dah fikir dah ada beberapa lokasi yang perlukan kawan-kawan. Dan benda ni kita tak boleh nak handle sendiri pun. Cumanya kita nak buat standard, dan dalam masa sama kawan-kawan boleh makan hasil tu. InsyaAllah, doakan. Mudah-mudahan lah. Sebab dulu kita ada buat satu projek tu, bila terlalu bergantung harap dengan kawan-kawan ni, dia memberi satu pada awalnya dia memberi satu kata-kata yang positif. Tapi bila kita tanya dia proses dan progress, dia memberi banyak alasan. Jadi kita pun tak apalah, mungkin bukan rezeki dengan dia untuk projek yang dulu. Tak apa. Sebab sekarang ni kita dah tahu lenggok macam mana. Kalau kita nak main skala kecil pun boleh, skala besar pun boleh, insya-Allah. Lepas tu ni macam sekarang ni aduh, begitulah kita ni manusia ni
seboleh-bolehnya kita nak kita nak sesuatu yang terbaik kan. Tapi Allah itu merancang lebih baik daripada apa yang kita nak inginkan. Itulah. Jadi macam sekarang ni PKP ni, ramai orang akan cari satu peluang nak buat itu ke, nak buat ini ke. So sekarang ni orang tak lagi mana. So cari sesuatu lah untuk yang boleh diniagakan. Mungkin semua orang tahu, semua orang ada handphone, semua orang ada internet di rumah. Tak ada internet di rumah pun handphone pun ada data yang bagus. Cuba cari satu produk di Alibaba yang boleh diniagakan. Carilah macam-macam lah barang-barang murah ni. Aduh, ayo. Sekejap kita menantikan inilah kehadiran barang tu yang sangat menanti-nantikan ni. Dan sangat berharap kena sampai hari ni lah, sebab orang dah mula tanya. So tak sedap juga. Bukan kesilapan kita. Ini atas faktor-faktor kurier lah. Mudah-mudahan dia dah sampai lagi. Okay, apa lagi ya? Sekejap sambil-sambil. Lepas tu nak cari barang berniaga. So ada beberapa orang mesej, kadang-kadang ada yang kurang beradab lah. So, memang aku cakap, aku ni pun taklah baik mana sangat pun. Tapi bila adab tu kurang, aku pun akan menjadi biadab jugalah. Tiba-tiba sergah, oh apa cerita? Mana listnya? Okey, aku sekarang ni aku mempunyai satu kerja yang hakiki, iaitu mencari barang untuk peniaga-peniaga di Malaysia. So jadi tidaklah semudah aku nak tinggalkan kerja yang ada tu, sebab nak tunggu, kalau sekadar nak tunggu jawapan daripada supplier iPhone di China tu memang sedikit boring lah. Sebab kadang-kadang dia, bila kita mesej dia jawab, kalau mesej dia ada kadang tu dia tengok saja tapi dia tak reply pula. Okey, untuk makluman iPhone 12 iPhone 12 256GB, harga dia adalah RM4,050. 4050. Tapi sabar. Kat situ ada service charge 11% daripada harga belian itu. So kalau rasa mahal, abaikan. iPhone 12, okey. iPhone 12 bukan mini, dia Pro Max. Okey, RM4,050. 4050. Okey. 256 ada aksesori. Lepas tu service charge aku adalah 11%. Mahal, abaikan. Berminat, beli Roger.
So shipping cost untuk balik ke Malaysia adalah RM120 setiap unit. Tak kira lah hang beli 5 pun, aku akan charge setiap unit RM120. Berminat Roger, tak berminat mahal, abaikan. Itu je cerita. Konsep dia bayar penuh. Aku tidak ada upfront, aku tidak ada 50%. Sebab barang ni nak kena ambil di kedai dengan harga penuh. Melainkan kalau kita order barang daripada kilang, buat beg, bayar 50%, barang siap, bayar penuh. Barang sampai ke warehouse, sampai ke office, dan office akan check, dan check tu akan hantar ke warehouse. Warehouse akan masuk kontainer dan akan hantar balik ke Malaysia. Itu kos lain cerita. Tapi yang untuk shipping, untuk beli phone, harga dia adalah harga penuh. Kalau berasa nak beli, berasa nak kirim, boleh Roger. Itulah sebab ada yang orang tanya, boleh tak bayar 50%? Okey, 50%. 50%. Sekiranya 50% tu last minute hang cakap tak jadi, macam mana? Adakah duit tu aku boleh ambil? So hang nak kata 50% tak jadi sebab ada faktor-faktor lain. Tak, itu faktor-faktor lain yang tak jadi tu, itu bukan masalah aku. Aku tak mau tahu. So once hang dah bagi duit untuk order barang, so consider, kita anggap benda tu jadi. Tak jadi, non-refundable. Harga phone sahaja 4050. iPhone 12 256GB. So sebab aku dah beberapa kali terkena, bila dah barang tu dah beli, dia boleh cakap tak jadi sebab ada urgent nak guna duit. So aku hanya mampu jaga hati orang. So kepuasan hati orang. So aku tak dapat jaga kepuasan hati aku sendiri. So jadi kita punya term sekarang, you bagi duit, once you bagi duit bank in tu bermaksud anda setuju dengan term. Duit tidak boleh dipulangkan sekiranya tidak jadi. Walaupun hang bank in 3,000, kata tiba-tiba hang nak balik, so consider tak valid benda tu. Okay, kita akan hantar phone yang original. Ada orang tanya, phone ni clone ke ori? So kalau clone, kita pergi balai. Hang sebut je, rumah hang kat mana? Rumah hang kat Puchong. Aku jumpa hang kat Balai Polis Puchong. Ini Muhammad Fahmi bin Ibrahim lah. Okey, dekat Facebook orang akan panggil Tycoon. Kalau di luar yang mana kenal daripada sekolah, orang akan kenal aku dengan nama Muhammad Fahmi bin Ibrahim. Asal daripada Kedah. No, aku bukan asal Kedah. Aku IC Sabah. Family asal daripada Kedah. Mak ayah aku ada di Keramat, AU3. Adik aku bekerja di BMW Specialist di Setapak. So isu untuk tipu ni tak payah cari tipu. Hang sebut nama Muhammad Fahmi bin Ibrahim, hang sebut nama Tycoon, ni gambar, hang screenshot lah. Benda tu simple lah. Kalau scammer, dia tidak akan bubuh gambar dia yang berlebihan di Facebook. Hang tengok gambar aku pergi Hong Kong, pergi China, aku tunjuk port di mana aku pergi. Tengok orang Malaysia selalu cakap, kalau nak borong handphone kena bid, pergi di Hong Kong. So itu semua bullshit semua tu. So aku dah tengok benda tu. Aku tidak jumpa satu hari pun yang mana orang Malaysia pergi bid kat Hong Kong tu. Kat Shenzhen ada, kat Guangzhou ada.
So luar pada Guangzhou jangan beli sebab lebih daripada tu dah mahal dah. Unless kalau hang boleh pergi US lah. US kalau boleh pergilah. Tapi untuk phone pula spek ada yang daripada US, ada yang daripada Korea, ada yang daripada Japan, ada yang daripada China. Aku masih berfikir, sebab aku pun baru pakai iPhone. Aku pun baru setahun, baru 3 tahun ni pakai. Aku tengah fikir apa bezanya, apa beza iPhone LL dengan MY. Itulah aku masih terfikir-fikir, aku sedang mencari jawapan untuk benda tu. So sedikit panas sudah panas. Tengah hari biasalah. Ayah. Mana dah? Buat tunggu ni 11.30 dah ni. Tapi memang begitu pun. Kalau Skynet ni dia sedikit lambat lah. Aku pernah tengok sebab semalam ada satu grup, dalam grup Telegram tu dia ada nak jual iPhone X Max 256GB. Dia nak jual 2,200. Pada aku itu mahal lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kuli-kuli saja. Jadi pada aku itu mahal lah. Sebab kalau aku sendiri untuk 2,200, kalau hang tambah lagi 200 setengah macam tu, anda boleh dapat iPhone 11 128 ataupun 128 lah, 128GB iPhone 11. okey. Kalau kat China lah. Ramai orang tanya. Ini aku pun tak heran sangat. Selalu orang tanya, iPhone ni iPhone original atau clone? Kalau ada iCloud, tentulah original. Kalau tak ada, ya benar. Sekejap mesej orang. Okay. Satu benda yang orang tak faham, aku pun tak faham sebenarnya. Ada ke orang jual iPhone clone? Setahu aku iPhone clone ni last aku tengok adalah pada tahun 2000. Last aku tengok 2017. Itu pun awal tahun. Masa tu di Beijing dulu. Masa dia jual iPhone clone lah, ataupun abaikan je lah. Sebab kalau kita biasa pakai phone yang original, beli di kaunter yang betul, mungkin hang boleh berfikir yang hang takkan beli barang tu semudah tu lah. Barang clone, apa benda beli barang clone? Sekejap Okay. Rasanya sekat tu je lah kot pagi ni. Kita lagi tunggu live sekali lagi. Aku akan live sekali lagi setibanya barang ke sini. Okay. Nanti kita sambung balik, InsyaAllah. Sekejap lagi. Sebab tapi nak tengok nak cuba ni sekejap. Nanti kita sambung balik, okey? Alif Nur, hai. Hai bosku. Yes, bosku. Feroz Husin. Feroz Husin ni
tanya sikit lah. Farah Hussein daripada mana? Selalu nampak juga ada posting, ada tulis-tulis kat Facebook, tapi kita nak tegur orang ni, kita pun takut salah orang, takut salah timing masuk komen kat status orang ni. Boleh share sikit tak? Feroz daripada mana? Tengok pakai baju macam lawyer. Okey, kita tinggalkan di Instagram. Lawyer ke Feroz? Feroz. Aduh. Kenapa tak boleh ni? Daripada Selangor. Okey. Selangor mungkin duduk di Shah Alam kot, Feroz. Alif no, Johor. Asai balik. Oi, PJ kita dekat lah. Kita sekarang berada di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Sambil-sambil tengok nak darah, janda pun ada. Okey, PJ dekat lah. PJ. Kita dekat PJ saja. Kita pun lepak PJ juga setiap hari. Ini sebab oleh kerana wife mula bekerja, so kita pun melepak-lepak lah. Kan hari ni taklah melepak mana sangat, menguruskan kerja-kerja yang patutlah. Dari Johor Alif. Iwan Rashid. Pasti betul. Johor. Oh, ni Alif Nur, Muhammad Alif Nur. Johor mana? JB lah. JB ke Mersing? Mersing pun Johor juga, tapi jangan sebut lah Johor Mersing. Mersing tu jauh tu. Insaf kalau pergi Mersing. Man, drive daripada Batu Pahat ke Mersing insaf Termenungku sendiri termenungku sendiri. Okay, hai Iwan Rashid. Sekejap lagi kita sambung balik. Kita menantikan ketibaan ni, kita punya shipment. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Nanti sambung balik, okay, insyaAllah. Kita live sambung pun untuk buka kotak lah, barang sampai. Bye.